Organisma hidup, sama ada tumbuhan, manusia atau haiwan, berupaya membiak untuk mengekalkan spesies masing-masing. Bagi meneruskan kepelbagaian kehidupan di alam ini, maka organisma hidup perlu menghasilkan zuriat yang mempunyai ciri-ciri yang sama atau bervariasi bagi menyesuaikan diri dalam persekitaran yang kian berubah. Proses pertambahan zuriat dinamakan pembiakan. Terdapat dua jenis pembiakan, iaitu secara aseks atau secara seks. Tumbuh-tumbuhan kebiasaannya ditanam dengan biji benih. Biji benih yang disemai akan menghasilkan anak benih yang akan tumbuh menjadi pokok dewasa. Penghasilan anak pokok melalui biji benih dikenali sebagai pembiakan seks. Dunia masa kini telah melalui perkembangan teknologi pertanian yang pesat. Manusia telah mendapati beberapa kaedah lain yang boleh membiakkan tanaman tanpa menggunakan biji benih. Teknologi pertanian seperti ini dinamakan pembiakan aseks. Teknologi pembiakan aseks termasuklah kaedah keratan, cantuman mata tunas, kaedah tut dan kaedah kultur tisu. Kaedah keratan merupakan suatu teknologi pembiakan aseks yang digunakan untuk membiak terutamanya pokok bunga hiasan. Satu dahan pokok bunga yang sihat dipilih. Dahan yang sihat penting bagi memastikan kejayaan kaedah ini. Dahan yang panjang itu bolehlah dipotong kepada 3 bahagian yang hampir sama ukurannya. Ketiga-tiga bahagian itu ialah keratan kayu pangkal, keratan kayu tengah dan keratan kayu pucuk. Daun perlu dibuang daripada setiap keratan kayu tadi. Pembuangan daun bertujuan mengelakkan kehilangan terlalu banyak air daripada batang melalui proses transpirasi. Semua daun perlu dibuang daripada keratan kayu pangkal bagi mengelakkan transpirasi. Perkara yang sama tidak perlu dilakukan pada keratan kayu tengah dan kayu pucuk kerana tunas serta akar lebih cepat tumbuh bagi kedua jenis keratan tersebut. Proses seterusnya ialah keratan kayu perlu dipotong runcing supaya hujung batang mempunyai permukaan yang lebih luas untuk menyerap air. Hujung yang runcing itu kemudiannya dibasahkan dengan air yang bersih. Untuk mempercepatkan pertumbuhan, hujung yang basah tadi dicelupkan ke dalam serbuk penggalak akar atau hormon pengakar kerana akar akan mula tumbuh dari ruas yang berdekatan dengan pangkal yang diruncing itu. Keratan batang kemudiannya ditanam secara condong di dalam polybag yang mengandungi campuran tanah lom, bahan organik dan pasir pada nisbah 2:1. Polybag kemudiannya dipindahkan ke tempat yang teduh bagi menghindari cahaya matahari terik. Tunas baru akan mula kelihatan setelah 2 minggu ditanam. Ubi kentang membiak secara aseks melalui tuber, iaitu sejenis ubi atau batang bawah tanah yang menyimpan makanan. Cantuman mata tunas biasanya dilakukan untuk membiak pokok buah-buahan. Kaedah aseks seperti ini akan memastikan bahawa anak pokok yang dihasilkan nanti akan menyerupai pokok induk dari segi genetik, termasuklah penghasilan buah yang baik seperti induknya. Dengan menggunakan pisau yang tajam, mata tunas bersama sedikit kambium diambil dari pokok yang terpilih. Mata tunas ini dikenali sebagai tunas bakar. Ciri pemilihan mata tunas mestilah daripada bahagian pokok yang sihat dan bebas daripada sebarang serangan penyakit.
Langkah seterusnya ialah membuat satu hirisan berbentuk T pada dahan pokok yang dikenali sebagai pokok penanti. Hirisan hendaklah tidak terlalu dalam sehingga merosakkan struktur kayu pada dahan tersebut. Pada celah kulit yang dihiris inilah akan ditempatkan mata tunas yang dikenali sebagai tunas bakar yang telah siap dipotong tadi. Tunas bakar tersebut adalah daripada pokok lain yang mempunyai ciri buah yang baik tetapi daripada spesies yang sama seperti pokok penanti. Tunas bakar kemudiannya disisipkan pada hirisan berbentuk T yang telah dibuat pada dahan di pokok penanti. Proses sisipan ini perlu dilakukan secara berhati-hati supaya tunas bakar tidak patah dan rosak. Cantuman itu kemudiannya dibalut rapat dengan pita selofan. Pokok penanti akan membawa air dan garam mineral terlarut dari akarnya kepada tunas bakar untuk keperluan pembesaran. Perlu diingat bahawa kejayaan teknik ini adalah juga bergantung kepada keserasian antara mata tunas dan pokok penanti. Mata tunas baru akan tumbuh beransur-ansur selepas beberapa minggu dan cabang bersama mata tunas tersebut akan dipotong dan ditanam di tempat semaian sehingga sesuai untuk dipindah ke ladang. Pokok sengkuang membiak secara aseks melalui umbisi. Umbisi ialah batang bawah tanah yang membengkak dan mengandungi makanan simpanan untuk tumbuhan tersebut. Sama seperti kaedah cantuman mata tunas, kaedah tut juga kebiasaannya digunakan oleh para petani bagi menghasilkan anak pokok buah-buahan. Pemilihan cabang yang segar dan sihat penting bagi memastikan kejayaan kaedah ini. Daun dan ranting kecil perlu dibuang sekitar bahagian dahan yang akan ditut. Langkah seterusnya ialah membuat kelaran pada kulit di dahan tersebut. Gunakan pisau yang tajam dan bersih supaya kulit tidak pecah dan dicemari penyakit. Buatkan potongan satu garisan tengah sepanjang 5 cm dan 2 gelang di hujungnya untuk mengeluarkan kulit permukaan. Tisu cambium dikikis bagi mengelakkan terbentuk semula kulit kayu pada bahagian yang ditut. Pembentukan semula kulit pada bahagian tersebut akan menghalang proses pertumbuhan akar. Untuk menggalakkan pertumbuhan akar, hormon pengakar disapukan pada bahagian kelaran. Bahagian kelaran ini kemudiannya ditutup dengan tanah lembap yang terdiri daripada campuran 2 bahagian tanah lom dan 1 bahagian bahan organik. Tanah yang lembap merupakan medium pertumbuhan yang akan membekalkan air kepada akar-akar mikro yang bakal tumbuh nanti. Seterusnya, balut kesemua bahagian tanah tersebut dengan pembalut politina serta diikat pada kedua hujungnya. Ikatan hendaklah kemas tetapi tidak terlalu ketat sehingga menjerat dan merosakkan dahan yang ditut. Ikatan yang kemas akan memastikan tiada ruang bagi air dalam tanah meresap keluar melalui transpirasi dan menyebabkan tanah kekeringan. Akar akan mula bercambah selepas tempoh 2 atau 3 bulan seterusnya. Setelah akar mula kelihatan, barulah cabang dipotong dan ditanam di tempat yang sesuai. Bawang merah adalah sejenis berbawang dan mempunyai batang bawah tanah yang pendek yang dikelilingi oleh daun berlendir. Batang berbawang akan menghasilkan tunas dan akar untuk anak pokok yang baru. Jenis pembiakan seperti ini juga dikenali sebagai pembiakan aseks. Contoh teknik kultur tisu cendawan bermula dengan persediaan bahan,
2 gram gula kasar, 1.5 gram agar-agar yang digunting halus, 50 ml jus ubi kentang, dan 50 ml air. Berikut adalah cara bagaimana mengekstrak jus daripada ubi kentang. Ubi kentang yang telah dibasuh kemudiannya diparut halus. Jus ubi kentang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan beberapa jenis enzim yang merupakan komponen nutrien bagi tumbesaran anak pokok. Hasil parutan itu dibungkus dalam kain penapis yang bersih dan diperah untuk mendapatkan sebanyak mungkin jusnya. Jus ubi kentang tersebut kemudiannya dilarutkan ke dalam air untuk mendapatkan isi padu yang diperlukan. Proses seterusnya ialah mencampurkan jus tersebut dengan bahan yang ditunjukkan tadi, iaitu gula, agar-agar dan air. Campuran itu kemudiannya dipanaskan dengan api yang sederhana sehingga sebati. Bahan yang telah sebati ini dikenali sebagai media agar ubi kentang gula. Media agar ubi kentang gula tersebut kemudiannya dimasukkan ke dalam botol untuk diautoklavkan selama 30 minit pada suhu 120 darjah Celsius bagi memusnahkan semua mikrob yang mungkin mencemarkan. Selepas diautoklav, media agar akan dituangkan ke dalam piring Petri, disejukkan dan siap untuk penyediaan kultur tulen. Proses seterusnya dilakukan di dalam kebuk kaca yang bersih secara aseptik. Kaedah aseptik adalah cara kerja yang bertujuan mengelakkan daripada berlakunya sebarang pencemaran kuman. Sediakan juga 3 botol yang mengandungi alkohol, Clorox 10% dan air suling steril. Sediakan juga piring Petri yang telah disterilkan. Pisau pemotong dan forcep hendaklah dicelup ke dalam alkohol, dinyalakan dan dibiarkan seketika supaya sejuk. Setelah itu, barulah ianya digunakan untuk memegang, memotong atau memindahkan tisu cendawan. Lakukan pemotongan tisu cendawan itu di atas permukaan piring Petri yang steril. Celupkan potongan tisu cendawan itu ke dalam larutan 10% Clorox. Bilas pula tisu cendawan itu di dalam air suling yang steril dan pindahkan tisu cendawan yang telah dibersihkan itu
ke atas piring Petri steril yang baru. Lakukan pemotongan untuk mendapatkan cebisan kecil tisu yang berukuran lebih kurang 5 mm panjang kali 5 mm lebar kali 2 mm tebal daripada bahagian dalam batang cendawan itu. Pindahkan cebisan tisu cendawan tersebut ke bahagian tengah piring Petri yang mengandungi media agar ubi kentang gula. Akhirnya, kutu tulen yang disediakan itu dieramkan pada suhu bilik di tempat yang bersih. Kutu tulen ini akan tumbuh memenuhi seluruh permukaan media agar dalam jangka masa 2 hingga 3 minggu sebelum digunakan untuk penyediaan benih cendawan. Penyediaan benih cendawan bermula dengan merebus bijirin gandum. Bijirin lain seperti sekoi, padi atau kacang boleh juga digunakan. Gandum yang siap direbus dimasukkan ke dalam botol yang steril. Seterusnya, celupkan pisau ke dalam alkohol, nyalakan dan dibiarkan sejuk sebelum digunakan untuk membuat potongan kecil kutu tulen pada media agar ubi kentang gula. Pindahkan potongan kutu tulen ke dalam botol yang berisi bijirin di sekitar nyalaan api. Botol yang berisi bijirin dengan potongan kecil kutu tulen ini hendaklah dieramkan pada suhu bilik. Benih cendawan pada bijirin akan tumbuh memenuhi semua ruang dalam botol dalam jangka masa 3 minggu. Benih cendawan yang matang inilah yang akan digunakan bagi penanaman cendawan pada substrat habuk kayu. Gunakan sudu untuk melonggarkan bijirin yang mengandungi benih cendawan di dalam botol dan masukkan pada anggaran 2 hingga 3 sudu ke dalam tongkol substrat habuk kayu. Tutup mulut tongkol substrat habuk kayu dengan kemas dan eramkan pada suhu bilik. Jangka masa pengeraman bagi benih untuk tumbuh keseluruhan bahagian tongkol substrat adalah antara 40 hingga 45 hari. Dalam tempoh 2 hari, kuntum cendawan yang segar bolehlah dipetik. Halia membiak secara aseks melalui struktur bawah tanah yang dinamakan rhizome. Contohnya dalam pembiakan aseks ataupun pembiakan vegetatif, di mana kalau kita lihat pada tumbuhan seperti berbawang, di mana pembiakannya menggunakan ubi, itu bahagian bawang yang kita makan itu. Dan dalam tumbuhan seperti ubi kentang, kita ada pembiakan yang menggunakan mata tunas. Dan tumbuhan lain seperti Bryophyllum boleh juga membiak dengan bahagian daunnya akan menghasilkan individu-individu baru pada bahagian tepi-tepi daun. Selain pada itu,
tumbuhan seperti halia boleh membiak menggunakan rhizome, iaitu sejenis batang yang menjala di bawah tanah. Dan dalam tumbuhan seperti lalang contohnya, walaupun kita telah menghapuskan lalang tersebut, tetapi disebabkan kehadiran rhizome pada bahagian bawahnya, jadi tunas-tunas baru ataupun individu baru akan muncul. Dalam pembiakan A-sex tumbuh-tumbuhan, bukan semua tumbuh-tumbuhan berkemampuan untuk melakukan pembiakan A-sex ataupun pembiakan vegetatif ini. Tetapi dengan adanya kaedah kultur tisu ataupun tissue culture, kita dapat menginduksikan ataupun dalam bahasa umumnya kita dapat memaksa tumbuhan yang secara naturalnya ataupun secara semula jadinya tidak dapat membiak secara asexual. Tetapi sekarang kita boleh inducekan ataupun induksikan supaya tumbuh-tumbuhan ini juga dapat membiak melalui cara vegetatif ataupun A-sex. Dalam pembiakan A-sex, yang penting sekali ialah pembahagian mitosis, iaitu dalam pembahagian mitosis, bilangan kromosom, bahan genetik, semuanya dikekalkan. Dan ini berbeza dengan pembahagian melalui meiosis, di mana akan berlaku pertukaran maklumat, sebab meiosis ni melibatkan dua induk, daripada induk pertama, induk kedua ataupun daripada ibu bapa. Tetapi dalam pembiakan menggunakan kaedah culture tissue, kita mempergunakan kebolehan sel untuk menghasilkan tumbuhan lengkap. Dan ini ada kaitan dengan teori sel yang dijumpai oleh saintis pada masa dahulu. Dalam teori sel ini, mereka mengatakan bahawa setiap sel daripada tumbuhan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan satu individu yang lengkap. Jadi dalam kaedah culture tissue, kita tidak menggunakan satu sel saja, tetapi kita gunakan cebisan tisu yang terdiri daripada mungkin berpuluh-puluh sel. Tetapi kalau kita rujuk kepada satu sel, adalah merujuk pada protoplas. Maknanya protoplas ni adalah satu sel yang kita telah buangkan dindingnya. Jadi satu sel ini dia berkebolehan juga untuk menghasilkan tumbuhan lengkap. Teknologi pembiakan A-sex mempunyai kebaikan dan keburukannya dalam pertanian. Pertama, pembiakan A-sex hanya memerlukan satu pokok induk sahaja. Kedua, kualiti anak pokok tersebut adalah sama dengan induknya. Variasi juga boleh dikurangkan. Ketiga, tidak diperlukan ejen luar seperti serangga, angin dan burung untuk membantu dalam pendebungaan. Keempat, teknologi ini boleh memberikan hasil progeni yang baik yang biasanya tidak dapat dibiak secara terus daripada biji di luar persekitaran semula jadinya. Keburukannya, pokok baru tidak akan menghasilkan variasi. Oleh itu, pokok-pokok ini lebih senang dipengaruhi oleh perubahan persekitaran dan serangan makhluk perosak. Manusia adalah makhluk istimewa, diberikan Tuhan akal untuk mencari ilmu tersembunyi ciptaan yang maha kuasa. Oleh itu, sains adalah cabang ilmu yang harus dipelajari dan didalami.